السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksud dia, wahai orang yang beriman, janganlah sampai harta benda dan juga anak pinak kamu merosakkan kamu daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Dan siapa yang membiarkan harta benda dan anak pinak dia menyebabkan dia jauh daripada Allah, maka mereka itu orang yang rugi. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dipesan kat kita, jangan sampai benda-benda ni melalaikan kita daripada ingat Tuhan. Tak ada harta, doa, kerja, usaha, cari harta. Ada harta, lupa Tuhan. Menikah tak dapat anak, berubat. Merata ceruk dunia, kita pergi berubat. Cara moden, cara kampung, kita berubat. Berikhtiar nak dapat anak. Tuhan bagi anak, kita lupa Tuhan. Maka dalam ayat yang kita baca ni, ayat 9 sampai 11 surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala peringat benda ni. Wahai orang yang beriman, janganlah harta benda dengan anak pinak kamu menyebabkan kamu lalai daripada ingat Allah. Siapa yang biar harta benda dan anak pinak dia melalaikan dia daripada ingat Allah, faulaika humul khasirun. Depa betul-betul rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, apa juga yang kami rezekikan kepada kamu, infakkanlah sebahagian kecil daripada dia untuk jalan Allah. Tuhan tak suruh dapat RM10 bagi RM10. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa anfiqu mimma, dan infakkanlah sebahagian daripada. Tak boleh bagi 10%, bagi 5%. Tak boleh bagi 5%, bagi 1%.
Kalau gaji 1,000, kalau boleh bagi 10%, bagi 100. Kalau tak boleh bagi 10, bagi 5%. Bagi 5%, bagi RM50. Tak boleh, banyak mana boleh. Yang pentingnya sebulan pendapatan itu ada bahagian yang kita infak, yang kita belanja untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua benda ni Tuhan kata sebelum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum mati mai kepada kamu semua. Kita nak bagi sekupang, kita nak bagi RM1, kita nak bagi RM10, kita nak bagi RM50, kita nak bagi RM100 untuk tujuan agama Allah ni, Tuhan kata nak bagi sebelum mati. Kerana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kerana Tuhan kata manusia apabila mati mai jengkai lagi dengan dia. Lagi 10 second dia nak mati. Lagi 15 second lagi dia nak mati. Suatu malaikat maut mai depan dia, waktu mata dia menatap rupa malaikat maut depan mata dia, Tuhan kata fayaqul, manusia itu akan kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tak beri tangguh sikit masa pada aku? Dalam Quran Tuhan kata manusia ni lagi 5 second, lagi 10 second, lagi 15 second dia nak mati. Sewaktu malaikat maut mai berdiri depan muka dia ketika dia nak mati, waktu tu manusia tu rupa-rupanya dia bercakap dengan Tuhan. Allah cerita kat kita benda ni dalam Quran. Kata semua manusia yang nak mati ni, kata mereka, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tak bolehkah bagi tangguh sikit pada aku? Ya Allah, tak bolehkah delay sikit masa mati aku? Ya Allah, tak bolehkah drag sikit masa mati aku ni? Aku tidak minta banyak, ila ajalin qarib. Aku minta satu tempoh yang sat saja. Kau boleh bagi buang sejam lagi, kau boleh bagi buang 15 minit lagi. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak boleh bagi sat masa dekat aku? Fa asaddaqa, supaya dengan masa yang sat tu aku boleh buat sedekah. Wa akum minas salihin, dan mudah-mudahan masa sat yang diberi tangguh kepada aku tu, wa akum minas salihin, aku boleh jadi orang yang saleh. Firman Allah, wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan kata sekali-kali aku tidak pernah lagi buat benda ni, iaitu memberi tangguh kepada mana-mana orang yang telah tiba ajal dia. Bahasa Arab bila Allah kata lan yu'akhirah, lan dia kata sampai kiamat. Tuhan tak buat benda. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kat kita dalam ayat ni, apabila orang hak nak mati sat lagi, minta dekat Tuhan tangguh sat kematian dia. Pasal dia, satu, dia nak bagi sedekah. Yang kedua, dia nak jadi orang baik. Tuhan kata, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak pernahlah Tuhan ni, dan sekali-kalilah Tuhan ni tidak akan bagi tangguh pada mana-mana orang yang sudah tiba ajal dia. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kamu buat. Surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil ingat, ini ayat Quran. Kita melihat kematian silih berganti depan mata kita. Silih berganti, adik-beradik kita, kawan kita, jiran tetangga, orang sekampung dengan kita, kenalan kita, orang yang kita kenal dia, dia tak kenal kita. Kita melihat kematian silih berganti depan mata kita. Tapi kita tak tahu masa dia nak mati, ini hal berlaku pada dia.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Sadaqallahul azim. Maksud dia Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut. Tuhan kata manusia ni sampailah apabila maut menjemput dia. Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata hatta, manusia ni sampai idza jaa ahadakumul maut, sampai mati mai depan muka. Ni nama kata manusia ni lagi mati tak mai depan muka tak sedar. Manusia ni sehinggalah mati mai depan muka dia, mati nak menjemput dia, qala rabbirji'un, mati dah maknanya, barulah dia kata wahai Tuhanku, kembalikanlah aku balik ke atas dunia. Manusia ni lagi tak mai detik kematian, lagi itulah duk tangguh. Bukan jahat, tapi tangguh nak buat baik. Jahat tu satu pasal. Hak tak jahat ni tapi tangguh nak buat baik. Selagi mana mati tak mai, selagi itulah duk tangguh. Kalau pagi tunggu petang ni tunggu pagi esok tunggu malam ni tunggu pagi esok. Manusia ni selagi mati tak mai depan muka, selagi itulah duk tangguh hal nak buat baik ni. Bila mati mai dekat dia, dia mati. Qala, dia kata dekat Tuhan, rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi aku balik sat atas dunia. Banyak benda aku nak buat di atas dunia ni. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia kata mudah-mudahan, dia kata aku balik ni, aku boleh buat amal soleh fima taraktu, yang dulu aku tinggal, aku tak buat. Bila mati aja manusia ni, dia kata dekat Tuhan, ya Allah, bagi aku balik sat atas dunia. Aku nak buat banyak benda yang aku duk nak buat tapi tak dan buat. Aku duk nak bangkit semayang malam ni, lepas satu malam kepada satu malam, lepas satu hari kepada satu hari, lepas seminggu kepada seminggu, lepas sebulan kepada sebulan. Duk ingat dalam hati, kata nak bangkit semayang malam. Duk ingat tu sampai mati, tak buat. Nama kata manusia ni, duk ingat kata aku ni start daripada bulan puasa ni, aku nak start sebulan, aku nak bagi ke masjid, aku nak bagi dekat orang yang patut aku bagi, aku nak bagi sebahagian daripada rezeki aku ni, aku nak bagi sebulan RM10, aku nak commit benda ni, aku nak buat macam ni. Duk ingat, tak jadi main puasa lain pula, tak jadi main puasa lain pula, sampai mati tak dan buat sedekah amal jariah, tak dan buat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata manusia ni sampai mati mai depan dia, baru dia nak kata dekat Tuhan, rabbirji'un, ya Allah, bagi aku balik sat atas dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku boleh buat amal salih yang dulu aku tinggal, yang dulu aku tak buat. Kalla, Tuhan kata jangan begitu, innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata jangan macam tu. Kerana masa tu kalau hang ucap, dia hanya menjadi ucapan sahaja. Tuhan kata.
Jangan begitu. Jangan tangguh macam tu. Pasal apa? Kalau tangguh, akhirnya mati. Tak ada buat. Bila dah mati, hang bercakap saja. Hang dah tak boleh buat apa lagi dah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila mati, Tuhan kata, di belakang mereka ada barzakh. Barzakh ni maksud dia dinding. Yang orang kata dia kembali ke alam barzakh. Alam barzakh ni maksudnya alam yang mendindingkan dia dengan dunia dan mendindingkan dia dengan mahsyar. Dia duduk pada satu tempat kurungan, pada satu tempat yang kiri kanan dia dinding. Nak balik ke dunia tak boleh, nak pergi ke mahsyar untuk disegerakan hisab pun tak boleh. Dia duduk di dalam alam yang dinamakan barzakh, alam yang mendinding dia ila yaumi yub'atsun, sehinggalah hari manusia dibangkitkan di mahsyar, baru dia boleh keluar daripada barzakh itu. Fa idza nufikha fis sur, Tuhan kata apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainakum yawma idzin, pada hari itu tidak ada nasab, tidak ada hubungan di antara sesama mereka pada hari itu. Bangkit aja kita di padang mahsyar itu, nampak pada mata kita mak kita, nampak pada mata kita ayah kita. Kita tak boleh buat apa dengan dia. Panggil dia pun tak boleh. Pada hari itu tidak ada hubungan di antara sama-sama manusia. Wala yatasaalu, dan tak boleh tanya menanya pada hari itu, Tuhan kata. Ulama tafsir kata maksudnya ialah apa? Kerana sibuknya manusia pada hari itu dengan urusan masing-masing, sehingga kan dia tak teringat nak tanya siapa, tak teringat nak kelui siapa pada hari itu. Kerana masing-masing duk sibuk nak pelepas diri, kerana masing-masing duk sibuk fikir nasib diri, kerana masing-masing ni duk sibuk duk ingat aku ni macam mana ni pada hari ini, lepaskan aku dengan hisab pada hari ini. Kerana sibuknya manusia duk ingat nak pelepas diri, maka dia tak teringat dah nak tegur, nak kenal siapa-siapa yang lain yang ada di keliling dia pada hari itu. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Tuhan kata pada hari itu, siapa yang amal baik dia berat, maka dia orang yang berjaya. Tuhan kata, wa man khaffat mawazinu faulaika allazina khasiru anfusahum. Tapi siapa yang amal baik dia ringan, sikit amal baik dia, maka mereka itu orang yang rugi diri sendiri. Tuhan kata. Tuan-tuan nampak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ni dia fair, dia adil dengan kita. Dia buat kita, dia hantar Nabi mai dekat kita, dia turun Quran untuk Nabi guna Quran ajak kita, dia lepas kita. Hang nak ikut jalan yang aku tunjuk ke? Hang nak pergi cari jalan sendiri ke? Dia lepas kita. Sana esok dia timbang amalan kita. Tuhan fair dengan kita, dia adil dengan kita. Tak ada paksa apa. La ikraha fid din. Bagi orang yang tak mau masuk Islam, tak dipaksa dia untuk masuk Islam. Bagi orang yang Islam, kalau dia bantah, tak mau nak ikut apa yang Tuhan suruh, dia tak kena hukum atas dunia. Orang tinggal semayang tak kena hukum atas dunia. Orang yang buat benda dosa, maksiat dan sebagainya, tak kena hukum atas dunia. Terlepas dia daripada apa yang dia buat atas dunia ni, kesalahan-kesalahan tertentu yang dia buat atas dunia ni tak ada hukuman. Ada kesalahan yang ada hukuman, ada kesalahan tak ada hukuman atas dunia. Kita fitnah orang, tak ada hukuman. Kita umpat orang, tak ada hukuman. Kita bunuh orang, ada hukuman. Tapi ada orang bunuh orang terlepas daripada hukuman. Di samping ada berapa banyak benda dosa, benda salah yang kita buat, tak ada hukuman atas dunia. Sana esok akan hukum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dia jadikan hari akhirat, hari nak balas kepada kebaikan dan kejahatan manusia ni sebagai bukti kepada adil Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Mana-mana manusia yang di atas dunia dia buat baik, orang tak nampak kebaikan dia, di sana esok Tuhan balas. Dia tak rugi, dia buat baik. Mana-mana manusia buat jahat, buat salah, buat dosa, buat apa, dia tak kena hukum atas dunia. Sana esok Tuhan hukum dia. Dia tak lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya hari akhirat ini sebagai bukti adil Tuhan kepada manusia semua.
Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni senang aja, faman thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan kebaikan dia, dia atas dunia banyak buat baik, faulaika humul muflihun, berjaya dia di akhirat. Tak ada susah hati, tak ada duka cita, tak ada bimbang, tak ada apa. Selamat dia. Pasal atas dunia dia taat Allah, dia taat Nabi. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuh, siapa yang timbang-timbang amal baik, tak ada amal baik, ringan amal baik dia, maka orang yang macam ni, faulaika allazina khasiru anfusahum, depa ni rugi diri sendiri, fi jahannam khalidun, bahkan lebih teruk lagi, sebahagian daripada depa ni kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan kata lagi, talfahu wujuhakumun nar, muka-muka mereka yang berdosa ni di hari akhirat esok terbakar. Wa hum fiha kalihun, dan kalau tak terbakar pun muka mereka masam. Tuhan kata di akhirat esok orang-orang yang bantah Allah ni, sama ada muka mereka ni dibakar oleh api neraka ataupun muka mereka ni masam di akhirat esok. Alam takun ayati tutla alaikum, Tuhan kata tidakkah telah dibacakan kepada mereka ini, tidakkah telah dibacakan kepada kamu ni ayat-ayat aku? Tuhan kata hampa duduk atas dunia dulu tak pernah dengarkan ayat Quran? Fakuntum biha tukazibun, tapi hampa, Tuhan kata, dengan ayat Quran ni hampa mendustakan dia. Maka inilah padahal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, khattan Nabi SAW khututa, faqala Nabi SAW, hadhihi al-amal wa hadha ajaluh, fabainama huwa kadhalik idh jaa al-khattul akhra, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia cerita kat kita. Dia kata satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat semua, Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi garis beberapa garisan. Nabi garis satu di atas, Nabi garis satu di tengah, Nabi garis satu di bawah. Nabi buat 3 macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas Nabi bersabda, Nabi kata hadhil amal, Nabi tunjuk garisan yang paling atas sekali, Nabi kata ni angan-angan kita. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tidak ada angan-angan. Semua orang ada angan-angan. Semua orang ada angan-angan nak naik pangkat, angan-angan nak dapat areas, angan-angan nak nikah dua. Angan-angan ni dia semua orang ada dengan masing-masing punya angan-angan. Nabi SAW buat 3 garisan. Nabi kata sini kita, kat bawah sekali, kat atas sekali, ini angan-angan. Nabi kata fabainama huwa kadzalik, ketika manusia semua tengah duduk dengan angan-angan dia, duduk angan-angan nak capai tu, hak di atas tu, izja al-khattul aqrab, tiba-tiba main garisan yang tengah ni, dan garisan ini ialah kematian. Nabi kata manusia kebanyakan macam tu. Manusia ni kebanyakan dia dengan angan-angan dia duk ada. Kebanyakan manusia tengah duk angan-angan, tu main garis kematian. Kematian itu memisahkan segala nikmat yang ada dan nikmat yang ingin dicapai oleh dia. Anas bin Malik kata itu peringatan Nabi SAW kepada kami semua. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa, wa khudh min sihhatik li maradik, wa min hayatik li mautik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata satu hari itu tak ada Nabi mai pegang bau aku. Dia kata, ni Nabi ni tuan-tuan, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia macam tu. Dia memang sifat dia macam tu. Dia tengoklah siapa dia nak pergi pegang kau belakang ke, dia nak pergi pegang bau ke, dia nak pergi pegang apa ke, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pegang, dia nasihat. Di antara orang yang kena pegang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni tuan-tuan, Nabi tak ada dah. Nak harap Nabi pegang kita susah dah. Kalau boleh dapat sekali mimpi jumpa Nabi, Allahu akbar. 3 hari lepas satu sahabat. Dia ni satu Popeye the Sailor Man. Dia kerja belayak kapal. Popeye lah. Dia kata sebulan ustaz, dia kata saya 3 minggu atas kapal. 3 minggu atas kapal dan dia ke Jepun. Balik seminggu aja ada di darat di rumah. 3 minggu atas kapal. Itu cerita. Tapi kami ustaz, dia kata atas kapal ni kami ada bekalan lah, keset-keset, ceramah ustaz-ustaz apa semua ni kami ada. Kami ada time, kami pasang keset, pakat-pakat dengar, kami bincang sama-sama kami. Kami semayang jemaah, dia kata malam kami ada buat. Saya mulai sikit sebanyak, ustaz dia kata yang mau lah, dia tak mau, biasalah dia ni mana-mana pun. Tapi kami ada buat ustaz benda ni. Saya kata alhamdulillah. Ustaz dia kata nak tanya ustaz satu. Saya ni tak ada apa ustaz, saya bukan orang besar, saya atas kapal kerja cuci dok saja. Saya orang biasa ustaz. Nak abang kau ustaz lah, dia kata. Dalam beberapa hari lepas saya mimpi, dia kata, saya mimpi satu orang pakai serba putih, muka jernih, janggut ada uban sikit-sikit, rambut tepi-tepi nampak uban sikit-sikit, naik unta. Bau wangi semerbak, dia kata. Tiba-tiba orang sebelah saya kata, inilah Rasulullah. Saya jaga ustaz. Dia kata ketak buk. Macam mana ustaz? Betul tak mimpi ni? Tanya. Saya jam tuan-tuan. Saya jam. Saya kata kat dia satu aja. Kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi kata siapa mimpi tengok aku dalam tidur, dia sesungguhnya macam tengok aku waktu jaga. Kerana syaitan tak boleh menyerupai dia. Itu hadis. Saya kata kat dia, kalau apa yang saudara bagi tahu ni betul, apa pun saya kata itu khabar baik daripada Allah untuk saudara. Tapi ustaz, dia kata saya nak tidur, saya berwudu. Saya bukan minta jauh ustaz, bukan saya nak ingat apa-apa, nak sombong diri dah. Tapi saya cuba buat apa yang saya boleh buat. Dia kata, saya jadikan amalan nak tidur. Sebab saya ingat satu ustaz, dia kata ada satu kaset ustaz baca ayat cerita pasal orang naik kapal tengah laut, kena pukul ombak apa semua. Dia kata waktu tu semua orang ingat kepada Allah. Dia kata saya bila dengar yang tu saya betul-betul, pasal saya kerja atas kapal tu tengah laut, dia kata, dan biasa melalui pun pengalaman ni. Wa idza ghashiyahum mawjun kadhulan da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Apabila satu orang duduk tengah laut, tiba-tiba mai satu maut, mai satu ombak besar pukul naik sampai ke puncak ombak. Da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Berdoalah masing-masing atas kapal itu ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ustaz saya takut doa atas kapal tengah laut besar, tak nampak darah. Yang ada apa ustaz? Dia kata yang ada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil air semaya, saya tidur dalam keadaan berwudu. Kalau nak takdir jadi apa-apa pun biarlah saya dalam keadaan berwudu. Dia kata macam tu. Cakap bagus juga. Cakap ni tone suara ni rendah, orang bagus. Tak nak cakap macam nak menyombong, cakap macam nak menunjuk, tak ada. Kita boleh tahu benda ni. Cakap tu cantik. Saya kata kat dia mudah-mudahan. Saya kata bukan semua orang dapat benda ni. Bukan semua orang Allah nak bagi benda ni. Apapun saya kata ini satu khabar baik untuk saudara. Simpan dalam hati, syukur banyak-banyak kepada Allah.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah dia nak bagi, dia tak kira apa. Dia nak bagi, dia tak kira apa. Maka semua orang, oleh kerana tak kira siapa, maka semua orang ada harapan untuk nak dapat anugerah ni. Sungguh-sungguh berdoa dan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita baca ni, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari keluar daripada masjid, tiba-tiba Nabi mai pegang bau dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'atir syabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, wahai Abdullah, jadilah kamu di atas dunia ni seperti berada di negeri orang. Kamu jadikan diri kamu seperti gharib. Macam kita pergi negeri orang. Kita pergi negeri orang, kita tak bawa banyak benda. Kita pergi Mekah buat haji, kita pergi Mekah buat umrah, kita tak bawa segala-gala, kita bawa keperluan saja. Pasal apa? Pasal kita nak pergi negeri orang. Nabi kata dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kamu duduk atas dunia ni, kamu buat macam tu, kamu anggap seolah-olah kamu duduk di negeri orang. Awa'abirus sabil, ataupun kamu jadikan diri kamu ni seperti orang yang hanya menumpang, orang yang hanya melalui perjalanan. Kita ni nak pergi ke tempat lain, kita duduk jalan ni, mana kita tak bawa banyak benda. Maknanya Nabi nak bagi tahu, kata kita duduk atas dunia ni tak sahlah sampai teruk-teruk sangat, sampai agama pun buang kerana nak dunia. Jangan sampai macam tu. Dunia kita kena ada, tapi kadar keperluan. Tapi bukan dialah segala-galanya bagi kita, bukan. Kita duduk atas dunia ni sekadar keperluan. Itu saja. Nabi kata dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata pula dekat sahabat-sahabat ada dengar cerita dia ni, dia kata iza amsayta fala tantazir as-sabah. Aku pesan dekat diri aku pesan dekat hangpa semua, kalau Allah izinkan kepada kita hidup pada waktu petang, jangan tangguh nak buat baik sehingga pagi. Dia pesan pula dekat kawan-kawan dia ni, sesuai dengan Nabi mai pegang bau aku, Nabi pesan dekat aku macam tu, aku nak pesan dekat hampa pula. Kita ni kalau petang Tuhan bagi kita hidup, boleh duduk menyawa, boleh duduk makan minum, boleh duduk bercakap dengan orang, jangan tunggu sampai pagi esok baru nak buat baik. Dia kata tang mana kita ada, tang mana Allah bagi peluang, tentu kita buat kebaikan. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Macam itulah dia kata, kalau Allah bagi peluang kita hidup pagi, tuan-tuan, pagi esok celak mata, pukul 5 suku, celak mata. Terbit di mulut-mulut sekali apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang tu bagi automatik benda tu keluar. Kena buat benda ni. Celak-celak mata tu, bagi hatu mai masuk dalam kepala dulu. Celak-celak mata, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi hidup kami ba'da ma amatana, selepas tadi kami mati. Lena tadi tu mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dihimpun esok. Kalau macam ni punya benda dia boleh mai kat kita, kita boleh jadikan benda ni sebagai kebiasaan kita. Allahu akbar, mau apa lagi? Kita sendiri boleh muhasabah, boleh cermin diri kita. Kita dapat tak lagi hak tu? Dapat tak lagi? Celak-celak, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bagi bersih mulut, ambil ayat semaya Allahu akbar, tahajud 2 rakaat pukul 5 pagi. Habis tahajud Allahu akbar, witir kurang-kurang 1 rakaat. Sementara nak tunggu subuh apa semua, Quran tengok sikit, azan qabliyah subuh 2 rakaat di masjid sembahyang. Boleh dapat starting, permulaan hidup kita boleh macam tu. Allahu akbar. Berapa orang dalam kampung kita yang barat macam tu?
Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kepada sahabat-sahabat ada dengar ni, dia kata wa iza asbahta, kalau hang diberi izin oleh Allah hidup waktu pagi, fala tantaziril masa, jangan tangguh sampai petang baru nak buat baik. Wa khudh min sihhatik li maradik, ambil, dia kata, peluang waktu sihat ni untuk nak menampung kekurangan waktu sakit di sini. Waktu Tuhan bagi kita sihat ni, boleh duk bangkit berjalan, boleh berlari, boleh duk bercakap, boleh makan, boleh minum, boleh melawak, boleh. Waktu ni dia kata ambil peluang sihat ni, ambil peluang dengan buat ibadat. Limaradhi, kerana satu hari dia mai hari sakit. Bila mai hari sakit, ibadat kita tak sempurna. Ibadat tak sempurna. Hari sakit ibadat tak sempurna. Di hospital mana-mana pun tengok orang sakit, ibadat tak sempurna. Nak semayang, tapi nak semayang tu was-was duk ada dalam kepala, was-was duk ada dalam hati. Tadi buang air atas katil, mereka pakai corong tu aja bersih. Kadang kata masa basuh kencing tadi ni dia merecik kena baju. Kadang kata tak apalah, Allah Ta'ala tahulah keadaan aku. Dah semayang juga, semayang tapi dia kalah. Duk berasa macam aku buat ibadat ni, berasa macam tiap-tiap kali nak semayang, nak suruh orang angkat kita pergi pancung, nak suruh basuh badan kita, bagi bersih, nak pakai baju lain, siapa nak buat? Kita tarik 5 kali, siapa nak buat? Bini pun tak mau buat, anak pun tak mau buat, misi lagi tak mau buat. Maknanya apa yang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata ni, dia kata khuz min sihhatik, ambil kesempatan masa sihat tu limaradi, untuk nak menampung kekurangan masa sakit. Tuan-tuan, kalam dia banyak tu kalau kita fikir takut. Pasal apa? Pasal inilah fact, inilah kenyataan yang ada dalam dunia. Itu kenyataan. Kita duk tengok orang sakit berapa ramai, kita tengok betapa susahnya dia nak buat ibadat waktu sakit ni. Belum cakap lagi sakit sampai tak tahu waktu bila, pukul berapa, sampai orang main duk bisik di telinga dia, kata ayah tak semayang zuhur lagi ni. Dengar pun, dengar tak dengar. Dia pun tak ingat dah aku semayang, tak semayang lagi. Tuan-tuan, tak sempurna ibadat waktu sakit ni. Maka kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ni, dia kata sebelum mai masa nak jadi macam tu, buat bagi elok hak mana duk ada ni, dia kata. Wa min hayatik li mautik, dan ambillah kesempatan masa hidup untuk bekal bila mati. Waktu hidup ni, apa kita buat ni adalah bekal. Bekal bila? Bekal kita nak guna waktu kita mati esok ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tu cerita kata bila dah sakit jadi susah cerita rendah. Kita takat umur kita malam ni dah. Takat umur kita malam ni, berapa banyak dah benda yang kita tertinggal. Nak cover balik hak kita tertinggal itu pun tuan-tuan. Ni umur kita malam ni umur 40, 50, 60, 70. Malam ni punya umur ni, kita ingat-ingat balik hak kita tertinggal punya. Semayang kita, puasa kita. Maksudnya kita buat puasa, tapi puasa kita ni bermasalah. Bukan tak puasa. InsyaAllah kita ni bukan kata ada yang tinggal puasa, kita ni tak tinggal puasa. Tapi puasa kita buat berapa tahun dah tu, berapa banyak daripada puasa tu, puasa yang bermasalah. Puasa tapi mulut cakap tak elok. Puasa yang bermasalah. Berapa tahun dah kita puasa, tapi macam tak puasa. Kita puasa tapi macam tak puasa. Akhlak kita tak jaga, mulut kita bercakap benda tak elok. Bulan puasa kita macam tu. Maknanya ibadat puasa kita bermasalah. Kita tak tahu daripada puasa kita duk buat berapa tahun dah ni, berapa puasa, berapa hari puasa yang Tuhan raih kata okey. Macam mana puasa yang Tuhan mahu. Maknanya bila kita muhasabah balik benda ni tuan-tuan, kita nampak kelemahan diri. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan Allah bagi dekat kita mata yang melihat aib orang, tetapi biarlah Allah bagi dekat kita ni mata yang melihat aib sendiri. Kerana berapa ramai orang Allah bagi dekat dia mata yang melihat aib orang. Mata dia kalau tengok aib orang ni cukup nampak, tapi dia buta dengan aib sendiri.
Kita minta dekat Allah, kita mau sebaliknya. Kita mau Allah bagi dekat kita mata yang melihat aib sendiri dan kita memperbaikinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan bulan puasa nak mai ni, berkemas balik hak mana yang longgar-longgar, perelok balik hak mana yang tak berapa elok. Mudah-mudahan puasa kita akan ini cantik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 45. Muka surat 45 dia kata masalah qada sembahyang yang luput hendaklah dengan beraturan. Kata dia yakni waktu yang dahulu luput didahulukan qadanya dan yang kemudian itu dikemudiankan qadanya. Ini pendapat ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan apabila seseorang itu qada sembahyangnya, maka disunatkan baginya qada dengan teratur. Maka jika menyalahi yang demikian itu, nescaya sah jua sembahyangnya di sisi mazhab Syafi'i dan mereka yang muwafaqah dengan dia, sama ada sembahyangnya itu sikit ataupun banyak. Dia kata paling baik kalau kita tertinggal zuhur dengan asar, qada zuhur dulu baru asar. Buat macam tu. Kalau kita qada asar dulu lepas tu baru buat zuhur, sah juga dia kata, tapi kurang baik mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Masalah mentakhirkan sembahyang dengan sengaja, apa hukumnya? Perbahasan kita pada bulan lepas, cerita dia jadi lewat sembahyang atas sebab-sebab yang diterima syarak. Contohnya apa? Terlena. Terlena. Bukan saja lena nak bangkit lambat tak. Memang dia orang bangkit awal tapi tak apa ke benda, terlena. Jaga-jaga tengok dan cerah dah. Itu dia kata uzur yang diterima oleh syarak. Tak sengaja. Ataupun dia jadi pengsan. Jenis tarik sawan ke apa, kalau pengsan. Tak sedap. Sedap-sedap dah lepas waktu sembahyang. Dia kata. Ataupun sedang-sedang tinggal lagi 5 minit lagi waktu sembahyang, dengan nak piak-piak ya sembahyang dengan sembahyang terlepas waktu misalnya. Ataupun uzur-uzur yang diizinkan oleh syarak terlupa. Misalnya terlupa sungguh-sungguh, dia bukan orang tinggal sembahyang, dia orang yang jaga sembahyang secukup-cukupnya. Terlupa, dia rasa macam sembahyang dah, rupanya tak sembahyang lagi. Tengok-tengok tinggal lagi 2-3 minit nak habis waktu. Bini dia kata, abang sembahyang dah kan? Kita semayang dah. Bini kata semayang bila? Tak nampak pun. Baru. Tadi bukan aku semayang dah ke tak? Bini kata tak nampak pun abang semayang. Daripada tadi tengok TV ya. Allah, dia duduk main buah tu. Kita kata biar betul. Dalam duduk sembang tu masa tinggal lagi 2 minit. Bini kata abang tak semayang lagi. Memang abang tak semayang lagi. Cepus kata bangkit pergi pancok. Ambil semayang. Allahu Akbar. Masuk waktu lain. Maknanya dia lupa, sesungguh-sungguh lupa. Allah tahu kata dia lupa sungguh, bukan dia sengaja nak tinggal sembahyang. Ada kes-kes yang tertentu dia pergi jadi macam ni. Dia kata maka kes-kes yang macam ni teringat terus buat sembahyang yang dia tertinggal tu. Yang ni pula dia kata apa? Mentakhirkan sembahyang dengan sengaja. Apa hukumnya? Ini kes lain. Kes apa? Asar pukul berapa? Kata asar pukul 4.32 misalnya. Dia tengok dia kata ada 10 minit lagi. Ni aku tidur tak lagi hang gerak aku. Dia kata kat bini dia 10 minit lagi nak masuk asar. Dia zohor tak semayang lagi. Dia kata kat bini dia aku nak lap sah. Ataupun dia kata aku nak rest mata sah. Dia kata dalam 2-3 minit hang gerak aku. Saya kata bini kata abang 10 minit lagi nak lap apa lagi pergi semayang dulu. Tak lagi Tuhan slap abang ni. Kata. Dah dia kata 2-3 minit ya aku sakit kepala ni. 2-3 minit ya. Saja mentakhirkan sembahyang. Apa hukumnya? Dia kata wahai saudaraku, dengan hadis dan masalah itu nampaknya Nabi SAW mentakhirkan dengan sengaja akan sembahyang kerana bimbang dengan seteru dengan musuh yang ada. Maka bolehkah kita yang demikian itu kerana menurut apa yang diperbuat oleh Nabi SAW? Boleh tak boleh? Dia kata ni hadis yang kita baca bulan lepas, kata Nabi SAW dalam perang Khandaq. Nabi punya kalut ni, duk jaga takut musuh attack ni. Nabi terlampau duk sibuk dengan duk jaga takut musuh serang ni. Selepas waktu sembahyang.
Maknanya ada pihak bila baca hadis ni dia kata apa? Dia kata Nabi pun saja duk drag waktu nak semayang. Kalau Nabi boleh duk takhirkan waktu semayang, takkan kita tak boleh? Dia pergi ambil kesempatan macam tu. Ada hak jenis macam ni. Dia cari kesempatan yang macam ni. Dia jumpa satu hadis kata Nabi buat benda pelik, dia nak tingkah. Ya, ada. Macam kita kuliah lah. Ada orang ramai dengar kuliah kerana nak mencari ilmu. Ada ramai dengar kuliah kerana nak mencari kesalahan orang yang bercakap. Ada juga. Ada macam-macam. Hak mai ni dengan niat yang berbagai-bagai. Hak mai dengar betul-betul nak mengaji. Ada. Hak mai duk dengar, duk cari tak mana. Dia baca ayat Quran silap satu pun canang satu sekali ni. Dia ni baca tu. Ada juga. Nakai. Saya kuliah di mana baru ni. Baca ayat sampai cerita unta. Lepas tu kita bagi tahu lah kata unta ni binatang istimewa sebab dalam Quran Tuhan kata afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tuhan suruh tengok unta macam mana unta tu dicipta apa semua. Kita kata yang banyak orang duk sebut unta ni istimewa dia apa dia? Di antaranya dia minum air sekali dia boleh tahan beberapa hari berjalan di padang pasir. Istimewa dia. Unta ni istimewa apa? Dia nak makan, nak minum, dia mesti duduk. Dia tak pernah makan, minum berdiri serupa lembu. Dia duduk. Unta ni. Kemudian saya kata ada satu orang bagi tahu. Kata unta ni satu lagi istimewa dia apa? Dia kalau sekiranya dia nak mengawan, dia akan pastikan mata manusia tak nampak. Dia akan pastikan mata manusia tak nampak perbuatan dia ni. Kalau ditakdirkan dia mengawan, ada manusia nampak dan dia nampak orang ni tengok dia, dia akan hambat kawan ni, dia akan pijak kawan ni sampai mati. Lepas tu cerita tu sudah jadi bahan sembang di kedai kopi. Apa kata merepek dia ni rumah cerita macam-macam. Betul ke tu yang main duk habang atas masjid kata unta kalau mengawan tak lagi, kalau orang nampak dia nampak dia akan hambat jejak sampai mati. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar tuan-tuan. 2 hari lepas dia bincang benda ni di kedai kopi, keluar dalam surah Abang utusan. Jadi satu sahabat dia telefon, dia kata ustaz sajalah nak abang kat ustaz. Kuliah ustaz itu, ustaz cerita kata unta ni kalau mengawan, kalau orang nampak dia akan hambat jejak sampai mati. Lepas tu ada lah kawan-kawan kita ni duk kata apa ni merepek lah apa semua. Ustaz 2 hari ustaz keluar dalam surah Abang. Jadi di Brisbane, Australia. Satu unta mengawan dan satu perempuan orang putih ni sudah nampak. Unta ni nampak, kata orang ni nampak perbuatan dia hambat, dia jijak sampai mati. Keluar dalam surah Abang. Saya kata betul ke? Saya pun tak tahu. Saya orang abang kat saya. Lepas tu saya pergi di sana hari tu ni, saya tanyalah orang yang duk belah unta ni. Panggil dia, tanya betul ke orang cerita kata unta ni macam ni. Dia kata sah. Betul. Jadi saya abang lah atas masjid. Saya tak pernah belah unta. Saya kata saya pun tak tahu. Saya cuma abang. Oh betul tu. Saya tanya dia balik. Betul ustaz. Ada dalam paper. Nanti saya buat paper cutting. Saya bagi dekat ustaz satu. Dia hantar media office. Saya tengok betul cerita tu. Nampak? Kalau tidak Allah tak suruh kita tengok unta ni. Dia ada banyak cerita di sebalik cerita unta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang disebutkan dalam agama. Dia kata apa? Benda-benda yang agama sebut baik dalam Quran, baik dalam hadis, dia tak bohong. Dia mesti betul. Begitu. Baik. Cerita ni pula ada orang dia nak tunggu ni. Oh, dia kata Nabi pun tengah saja drag masa semayang kerana alasan kata perang Khandaq. Nabi drag masa semayang. Boleh tak boleh kita hari ini kerana Nabi pernah melewat-lewatkan waktu semayang dia ketika perang Khandaq, maka kita pun hari ini boleh melewat-lewatkan waktu semayang kerana ambil contoh daripada Nabi SAW. Boleh ke tak boleh? Ada pihak kata begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ada takhir Nabi akan sembahyang asar sehingga lenyap matahari itu, maka adalah ia sebelum turun wahyu tentang sembahyang syiddatul khauf. Dia kata benda tu berlaku sekali tu. Itu pun sebelum turun perintah sembahyang sewaktu takut dalam perang. Belum mai lagi perintah sembahyang syiddatul khauf dalam keadaan takut kerana peperangan. Bila turun mai perintah suruh semayang juga walaupun dalam perang,
Nabi dah tak drag masa macam tu semayang. Semayang perang ni dia ada cara dia. Kita kena baca hadis dia, kita kena tengok detail dia macam mana. Ada imam rokok, ada sebahagian rokok, sebahagian tak rokok. Tunggu melihat musuh, kukup musuh nak serang. Tak lagi hak depan tu dah sujud dah, baru hak baris belakang ni rokok, baris hak lagi satu pula duduk tunggu tengok. Islam ada ajar cara sembahyang yang dipanggil sembahyang syiddatul khauf, sembahyang di dalam perang. Jawab Imam Nawawi, dia kata apa? Nabi yang duk drag masa sampai terlepas waktu tu kerana masa tu belum ada lagi perintah sembahyang ketika perang. Itu dia kata. Maka kata ulama diihtimalkan bahawa mentakhirkan Nabi akan dia kerana lupa, bukannya dengan sengaja. Ada sebahagian ulama kata Nabi bukan saja melewatkan waktu sembahyang, Nabi terlampau sangat duk fikir musuh nak serang ni, terlupa. Kata waktu sembahyang ni Nabi belum sembahyang lagi. Kerana terlampau duk fikir benda tu. Ada tentang kita pun kadang-kadang terlampau duk ingat satu benda, dia lupa. Biasa. Nabi manusia, Nabi serupa. Kita Nabi manusia. Manusia ada sifat lupa. Kita lupa, Nabi pun biasa lupa. Pasal Nabi manusia. Kita pun kadang terlampau duk ingat satu benda, duk marah kat anak kita ni apa ke benda dia pergi buat, kita marah kat dia, kita pergi semayang. Semayang tu otak ni duk ingat duk marah kat anak ni. 3 ke 4 rakaat ada kata budak ni punya pasal aku jadi lagu ni. Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Pasal kita fokus ke lain. Kita fokus ke lain, dia hilang tumpuan yang kita duk buat. Maka ada sebahagian ulama kata Nabi SAW kerana terlampau sangat duk fikir ke musuh nak serang ni, terlupa kata tak semayang asar lagi. Itu ihtimal ataupun andaian sebahagian daripada ulama, dia kata. Dan ihtimal lagi dia kata, dan diandaikan bahawasanya mentakhirkan akan Nabi dengan sengaja kerana berbimbang dengan seteru, dia kata. Dan kalaulah kata bukan lupa, memang saja Nabi takhirkan semayang tu kerana apa? Kerana bimbang seteru nak serang, musuh nak serang, boleh diandaikan macam tu. Dan berbimbang dengan seteru itu ialah satu uzur pada mentakhirkan sembahyang, iaitu dahulu daripada turun salatul khauf. Sebelum turun cara-cara nak semayang ketika dalam perang. Dan adapun hari kita sekarang ini, dia kata, maka tiada harus mentakhirkan sembahyang daripada waktunya dengan sebab musuh dan juga dengan sebab perang. Hari ini tak boleh, dia kata. Pasal apa? Pasal sudah ada sembahyang khauf, sembahyang dalam ketakutan sudah ada, maka kena buat sembahyang tu. Bahkan hendaklah seseorang itu sembahyang akan sembahyang salatul khauf atas sekira-kira halnya. Buat sembahyang walau macam mana keadaan sekalipun. Macam kita naik kapal terbang pergi haji esok ni. Ini habis musim puasa, dia mai raya haji, dia mai raya puasa, lepas raya puasa dia kira nak pergi Mekah dah. Orang yang nak pergi haji ni. Atas kapal terbang nak kena sembahyang. Nak sembahyang atas kapal terbang ni, dia kata apa? Maksudnya sekira-kira hal lah. Macam mana cara lah kita boleh sembahyang, kita sembahyang. Kalau boleh bangkit, kalau kapal terbang ni tuan-tuan, dia depan sekali dengan belakang sekali, dia ada bilik semayang, tapi kita tak tahu. Kapal terbang mas lah, kapal terbang mas, MAS, kalau kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke, depan sekali tu, dekat orang bangku mahal tu, business class tu, dengan belakang sekali, dia ada 2 tempat, dia buat terai, dia buat sejadah siap di sana. Boleh lah, kalau masuk sempit-sempit 3 orang boleh duduk semayang dalam tu. Tapi dengan kapal terbang ada berapa ratus orang, sekali masuk 3 orang, terlepas waktu tak semayang. Mana dan tak dan lah. Jadi semayang kena semayang sekira-kira hal. Dia kata dekat mana boleh. Kalau boleh kot lorong hak pramugari do main bagi ayam tu pun boleh kot tu semayang pun hampang apa sikit, Allahu akbar, semayang tentu. Kiblat mudah saja. Kalau kita nak ke Mekah, kiblat ada di depan. Kalau kita balik daripada Mekah, kiblat ada di belakang. Dia kira lagu tu aja, senang. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, dia bagi lagi rukhsah, pendapat Imam Syafi'i, dia bagi lagi rukhsah. Dia kata duduk atas bangku tu, kita zon kata depan kita kiblat semayang. Itu maksudnya semayang sekira-kira hal. Dia kata takat mana boleh, takat tu kita buat. Jangan tak semayang, yang tu aja. Takat mana boleh, kita buat. Dan ada baginya ma'ruf di dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita buka kitab fiqh, banyak cerita. Dan dia kata di sini pun insya-Allah akan diterangkan di dalam babnya. Dia akan datang tuan-tuan, kami punya tajuk ni, tajuk yang akan datang ni banyak benda. Ni tajuk hak nak main ni dia cerita ni banyak benda yang kita duk buat hari-hari kita tak tahu.
dengar azan kita disuruh tarjih. Bilal Allahu Akbar, kita dengar, kita kata Allahu Akbar. Kita nampak mudah ya benda tu. Tapi Nabi kata pada hadis dia, Nabi kata siapa yang dengar azan dia tarjih azan itu, Nabi janji kepada dia bidukhulil jannah, masuk syurga. Allah, benda kecil begitu aja. Nabi kata janji masuk syurga. Pasal apa? Pasal ramai orang yang tak buat benda tu, terlepas daripada buat. Rupa-rupanya ganjaran dia besar sekali. Dia mai pula akan datang ni cerita ni, nak semayang ni, nak azan. Azan ni subuh boleh ke azan 2 kali? Sebelum masuk waktu satu azan dah. Lepas tu masuk waktu satu azan lagi. Boleh tak boleh azan 2 kali? Kalau boleh, adakah nas daripada hadis yang mengatakan benda tu pernah dibuat? Dia ada cerita tentang azan saja, belum masuk bab semayang lagi. Tentang azan saja dia main cerita yang macam-macam. Dia main lagi cerita azan ni bolehkah kita azan lain daripada waktu semayang? Tengah orang tengok kebakaran, api marak menyala, dia bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bang. Adakah benda tu bersabit daripada agama? Kalau buat, boleh ke tak boleh, salah benda. Misalnya, itu cerita pasal azan, perbahasan dia akan datang insya-Allah. Doa bagi kita panjang umur, sihat, kita main, kita boleh baca bab yang akan datang. Dia main cerita-cerita yang macam-macam ni. Pak cerita kata orang nak turun pergi haji, nak turun pergi umrah, duk bang semerah padi pula di depan pintu tu. Adakah itu bersabit daripada sunnah amalan pada zaman Nabi ataupun zaman sahabat ataupun zaman tabi'in ataupun tak ada? Siapa reka tak tahu. Nak turun pergi Mekah ni, nak kena ada orang tuntun buat turun. Ni siapa nak buat turun ni? Bagaimana bertanya, siapa nak buat turun sendiri lah. Susah juga kita ni mereka. Kalut ni kita ni jadi ustaz, jadi tu imam ni kalut dah lagi. Kau pagi ni main saat nak buat turun, depan nak turun ke 3 sini 3.30 main sini dulu. Turun sendiri tak boleh kan? Kita kan. Ayang hari-hari duduk turun rumah, duduk pergi kerja boleh. Kenapa nak pergi Mekah, nak kena kita pergi buat turun pula? Ada mereka siap dengan apa aduka pula, duk bang pula kat tepi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang pula ujung tu. Allahu Akbar, tuan-tuan kan. Kita nak belajar. Pasal apa? Kita nak tahu hak betul macam mana. Cerita pasal bang ni saja kita nak tahu. Bang ni bila boleh, bila tak boleh. Kalau buat pada time tak boleh, adakah menjadi dosa, menjadi kesalahan ataupun tak apa? Kita nak tahu hak benar macam mana. Kita tak mau dengar orang hujung kampung cerita macam ni, hujung balai lentang masjid cerita macam ni, kita tak mau. Kita nak dengar Nabi kata apa dan ulama-ulama yang muktabar kata apa tentang hadis Nabi. Baru kita akan lega, kita tahu hak sebenar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ta'udi, kita mengaji ni ta'udi. Dan bukan tujuan mengaji nak salahkan orang, tapi nak perbetul diri sendiri. Mana-mana yang tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata hadis Nabi itu ada berbagai-bagai. Bagaimana nak muwafaqahkan dia? Wahai saudaraku, adalah hadis dalam masalah 93 itu tadi, satu riwayat menyebutkan Nabi luput beberapa waktu semayang, dan satu riwayat itu pula menerangkan luput semayang asar saja. Maka mana satu yang kita nak ambil? Kadang-kadang hadis ni hak satu kata leguni, hak satu kata leguni. Inilah modal yang digunakan oleh golongan anti hadis. Dia kata hadis ni tak boleh pakai. Dia kata pasal apa? Pasal antara satu dengan satu bercanggah. Dia pakai alasan macam tu. Baik, macam mana nak selesai masalah ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya telah jatuh pada hadis dalam masalah itu di dalam Muslim dan Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada cerita tentang benda ni. Bahawasanya sembahyang yang luput bagi Nabi ketika itu ialah sembahyang asar saja. Hadis yang paling sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim kata Nabi terlepas asar aja satu ketika cerita perang Khandaq ni. Dan zahirnya tiada luput dia akan yang lainnya. Dalam hadis sahih kata satu tu aja. Dan di dalam kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan orang panggil Imam Madinah. Makam dia, kubur dia ada di
Baqi' di Madinah. So, kita pergi Madinah, kita sampai di sana, kawasan perkuburan Baqi', di situlah tersimpannya jasad-jasad yang mulia. Jasad-jasad isteri-isteri Nabi, sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi, dan juga Imam Malik bin Anas, iaitu imam mazhab Maliki. Dia ada di situ. Oh warah tuan-tuan. Yang kata Imam Malik, walaupun kita ni mazhab Syafi'i, tapi kita kena bagi tahu dekat diri kita, kita kena menghormati semua ulama-ulama mazhab ni. Kena hormat. Apa Imam Malik kata yang menjadi pendapat dia, kita kena hormat. Kita tak boleh pelekeh dia. Tuan-tuan tahu dalam mazhab Maliki, mazhab Malik, dia orang Islam bela anjing tak apa. Itu pendapat Imam Malik. Kita jangan kata Imam Malik ni apa orang, kita ni siapa nak dikata kat Imam Malik. Satu orang manusia, yang kata Imam Malik ni, satu orang manusia yang hormat Nabi ni, tak ada orang boleh buat macam dia hormat Nabi. Mengajak di Masjid Nabawi tu, tak duduk atas bangku ni macam ni. Dia duduk atas lantai ni. Orang yang duduk jauh di belakang tu tak nampak, tak puas hati lah. Kita hari ni main mengaji, kalau saya duduk di bawah kat belakang tu tak nampak, macam dengar radio di bawah. Nak tengok muka, bukanlah handsome sangat kita ni, tapi tengok muka tu dia puas. Tu muka kita ustaz kampung ni ada. Ni muka Imam Malik, tuan-tuan. Muka Imam Malik ni Allahu Akbar. Keimanan tercerna pada wajah dia. Orang minta dia mengajak di tempat yang tinggi supaya biji mata lawas boleh tengok dia. Tak mau. Dia pasal apa? Dia kata mana mungkin aku nak duduk atas bangku, duduk juntai kaki ni, sedangkan di sana dia tunjuk makam Nabi, sedangkan di sana ada jasad yang mulia. Dia kata. Dia respect Nabi sampai macam tu. Apa nak suruh aku duduk atas bangku kaki duduk juntai ni, sedangkan di sana ada makam Nabi, ada jasad yang mulia. Dia tak mau. Orang yang macam ni, dia bagi pendapat dia, bolehkah kita condemn pendapat dia? Tak boleh tuan-tuan. Dia ada adab dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawasanya dia kata, di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik kata bahawasanya Zuhur dan Asar telah luput baginya. Hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, dia bawa mai hadis kata Nabi terluput sembahyang Zuhur dan Asar. Itu riwayat yang kedua. Dan pada kitab ini bahawasanya mentakhirkan Nabi akan 4 sembahyang yang kita baca bulan lepas pula. Dia kata Nabi ini terlepas 4 terus, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya, sehinggalah hilang pangkal malam. Maka jalan nak menghimpunkan antara riwayat-riwayat yang bermacam-macam ni, iaitu bahawasanya perang Khandaq itu kekal beberapa hari. Maka riwayat ini pada setengah hari dan riwayat ini pada setengah hari yang lain. Dia kata riwayat yang main banyak-banyak ni pasal apa? Dia kata pasal perang Khandaq tu sendiri tarik berapa hari. Mungkin hari pertama Nabi terlepas waktu Zuhur, mungkin hari kedua Nabi terlepas waktu Asar, mungkin hari ketiga Nabi terlepas waktu Maghrib, mungkin. Dia kata maka kerana tu hadis dia mai cerita macam-macam waktu yang tinggal. Mungkin begitu. Dia kata itu cara kita nak selesai daripada perbalahan ni. Dia ada banyak penyelesaian kepada perbalahan yang tak patut jadi. Tapi kita ni tak mumpi kepada penyelesaian. Kita lebih suka kepada nak bergaduh. Pasal kunut sembahyang subuh saja berkelahi. Pasal kunut sembahyang subuh saja berkelahi. 4 mazhab yang muktabar. Mazhab Syafi'i sahaja yang sunatkan kunut di dalam sembahyang subuh. 3 mazhab lagi tak sunatkan kunut dalam sembahyang subuh. Berkelahi, kerana tu pun berkelahi. Kita nak buat kerana kita rasa selesa dengan pendapat Imam Syafi'i, Masya Allah, tafadhal. Kita tak mau buat, kita jangan condemn orang yang buat. Cerita dia macam tu. Pasal apa? Pasal kita kena ambil cermin besar, nampak kepala sampai kaki, duduk depan cermin, kita suluh muka kita. Muka aku ni adakah bakat boleh challenge Imam Syafi'i? Muka aku ni adakah bakat boleh challenge pendapat Imam Malik? Tak boleh tuan-tuan. Kita kena ada adab tu, menghormati pendapat orang-orang yang mujtahidin macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata qamat sembahyang qada yang luput. Wahai saudaraku, satu orang hendak qada sembahyangnya, apakah hukumnya jika ia tidak qamat? Qamat ni penting tuan-tuan. Walaupun kata kita nak sembahyang di rumah, sembahyang seorang, qamat tu tetap dituntut.
Bukan wajib, tapi tetap dituntut. Pasal apa kata dituntut? Pasal kalau dah terlepas waktu, nak buat sembahyang di luar waktu pun Nabi qamat juga. Bagaimana pula sembahyang dalam waktu? Lebih lagi kita kena qamat. Maka qamat itu sesuatu yang sangat dituntut, dia kata Imam At-Tirmizi, dan dialah hadis di dalam masalah itu tempat istinbat ulama. Maka memilih akan dia oleh setengah daripada ahli ilmi bahawa hendaklah qamat seseorang yang hendak qada sembahyangnya yang luput itu. Walaupun nak sembahyang tu sembahyang qada, qamat disunatkan. Macam kita sembahyang jamak, tuan-tuan, sembahyang jamak. Kita buat jamak takdim Zuhur dengan Asar. Nak sembahyang Zuhur jamak kasar, kita nak buat sembahyang Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat dalam waktu Zuhur misalnya. Nak sembahyang Zuhur sunat qamat. Sekali lepas bagi salam bangkit, qamat lagi untuk sembahyang Asar. Qamat ini dia kata dituntut. Macam tu. Baik, dan jika tiada qamat dia, nescaya memadai dia akan dia, dan itu qaul Imam Asy-Syafi'i, dan ada dinaskan Asy-Syafi'i di dalam seperti yang kita baca tadi. Qamat ni sunat. Pasal apa? Berdasarkan hadis yang terang menunjukkan Nabi suruh sahabat qamat untuk nak sembahyang, sedangkan sembahyang itu sudah terkeluar waktu. Begitu. Baik, masalah menyenangkan duka cita hati para sahabat Nabi. Ya Rasulullah, wahai saudaraku, adalah pada hadis-hadis di dalam masalah itu tadi menyebutkan bahawa Sayyidina Umar telah mengadu duka citanya tidak sembahyang Asar kepada Nabi. Maka Nabi pun lalu bersabda, wallahi in sallaituha. Kata Nawawi, bermula maknanya, demi Allah, tiadalah aku sembahyang akan Asar itu sepertimu jua. Nabi ni dia pandai bagi kaunseling dekat sahabat-sahabat dia. Nabi ni dia tak bagi kelam kabut. Nabi ni dia adalah penyuntik ketenangan kepada sahabat-sahabat dia. Nabi tak gopoh. Bukan saja Nabi tak gopoh, Nabi pesan pula. Nabi kata al-ijlatu minasyaitan. Nabi kata jenis gopoh kalut-kalut ini daripada syaitan. Wa ta'anni minallah. Tapi tenang, buat kerja elok-elok itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dia tak gopoh. Tak usah siapa mai buat kalang kabut gopoh, Nabi tak gopoh. Bahkan Nabi tak suka orang jenis gopoh kalang kabut. Nabi tak suka. Nabi pernah menjadi imam sembahyang. Nabi tengah jadi imam sembahyang, dengar ni bunyi kawan mai lambat, lari bubak mai sembahyang di belakang. Habis bagi salam, Nabi terus berdiri. Nabi tanya, siapa tadi yang berlari-lari main sembahyang macam tu? Nabi kata, lain kali dapatkan sembahyang itu sedapatnya. Dekat mana dan maksud dia? Hang dah lambat-lambatlah. Dan satu rakaat lah. Jangan buat lari bubak mai takbir, tungkat motor mai terbalik motor. Tungkat tak lekat. Kalut nak naik semayang ni. Tungkat tak lekat, lari naik seterat masjid dah dum bunyi terbalik. Patut tengok motor terbalik pula dah. Turun pergi terajang motor lu sekali, baru angkat tungkat lain. Naik apa ni? Tak boleh cool kan? Tak boleh buat kerja bagi tenang kan? Nabi kata al-ijlah minasyaitan. Ni kalut-kalut ni syaitan. Nabi kata. Nabi dia tak mau macam tu. Baik. Jadi Nabi SAW dia bila Sayyidina Umar Al-Khattab mai dekat dia, mai mengadu pada hari perang Khandaq ni. Umar kata, ya Rasulullah, aku terlepas sembahyang Asar. Mai mengadu kat dia, ya Rasulullah, aku terlepas sembahyang Asar. Nabi kata apa? Wallahi in sallaituha. Nabi kata apa? Demi Allah, dia kata aku pun serupa hang juga. Aku pun terlepas juga Asar. Umar rasa okey. Dia pandai mengambil itu untuk nak redakan perasaan gemuruh kawan dia. Dan hanya sahaja Nabi SAW bersumpah itu. Nabi bersumpah wallahi tadi ni, kerana nak menyenangkan dan nak menghilangkan duka cita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi sumpah tu pasal apa? Nak bagi confident orang tu. Wallahi, Nabi kata aku pun terlepas juga. Bukan hang seorang, lega. Orang Arab bukan Nabi je, orang Arab pun dia cakap sumpah wallahi ni duk di mulut. Kadang-kadang bohong, tapi wallahi juga. Ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Kan? Tapi Nabi SAW dia sumpah, dia bukan sumpah-sumpah bohong. Lagu kebanyakan orang.
Baik, dia kata kerana ia di dalam susah hati kerana mentakhirkan asar sampailah hampir waktu maghrib. Umat ni susah hati pasal terlepas satu waktu tuan-tuan. Kita enggak ada perasaan tu. Ditakdirkan kata kita terlepas satu waktu sembahyang. Ada tak ada dalam hati kita bubak rasa ketak pasal tak sembahyang. Kalau ada, alhamdulillah. Maknanya iman ada bertasawuf dalam hati. Kita nak pergi Pulau Pinang kata. Kita nak pergi Penang Island. Naik kereta jambatan dia. Maghrib dah masuk dah. Maghrib pula waktu sat aja. Tak lagi dah nak isyak dah. Kita tak semayang lagi. Ketang mudah. Kau boleh tu buat lawak atas kereta gelap kau ada rasa takut apa. Yang tu nak kena tengok kita orang macam mana. Kalau kita ni jadi cemas, jadi resah, jadi gelisah, jadi ni kita maghrib dah ni macam mana ni. Dengan ayat semayang pun tak ada pula. Kalau ada ayat semayang boleh semayang buat dia bangku kereta tu. Ataupun lagi nampak tengah jambatan tu dia ada tempat untuk kereta masuk rest berhenti tentu turun semayang 4-5 orang tu Allahu Akbar apa semua. Mai pelancong Jepun berhenti ambil gambar pula kita duduk semayang apa kan. Kalau boleh buat begitu. Kalau tak boleh buat macam mana ni dia main serabut tak semayang lagi ni. Semayang kereta dekat mana boleh semayang. Kan? Ada tak ada kita jadi bimbang, jadi resah, jadi gelisah kerana tak semayang. Kalau ada, maknanya ada iman dalam hati kita. Maka Nabi SAW pun berkhabar kepada Umar akan dianya, yakni akan Nabi sendiri belum sembahyang lagi akan asar itu, dan ialah supaya Sayyidina Umar ada ikut tertakhirkan itu dan tiadalah susah hati lagi atas barang yang berlaku itu. Nabi nak senangkan gemuruh Sayyidina Umar kerana terlepas waktu semayang ni. Nabi kata, aku pun tak ada semayang juga kerana kalut dengan perang. Tuan-tuan, masa tu tentera Islam berapa orang je dah. Berapa orang aja. Jadi antara satu pos dengan satu pos tu jaraknya tak ada orang tunggu. Jadi takut tak lagi kita pergi tinggal jadi loophole. Musuh boleh serang dari sudut itu. Keadaan masa tu macam tu. Baik. Dia kata serta ditakkidkan oleh Nabi SAW khabarnya dengan sumpah itu. Nabi kuatkan lagi apa yang dia jawab dekat Sayyidina Umar ni dengan sumpah. Wallahi, dia kata bukan hang aja tak dan sembahyang, aku pun tak dan juga. Nabi kukuhkan dengan sumpah itu menenangkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, dia kata bersumpah sedangkan tiada dituntut bersumpah apa hukumnya. Dia kata kalau benda yang tak payah sumpah pun nak sumpah juga ni apa hukumnya? Sikit-sikit demi Allah, sikit-sikit wallahi, sikit-sikit demi Allah. Kalau orang Melayu teruk lagi. Sumpah panah lintah aku tak buat. Sumpah panah lintah ni kok mana? Pula kan? Orang mereka tambah macam-macam. Kan? Wahai saudaraku, seorang yang bercakap sedikit lalu bersumpah, bercakap sikit lalu bersumpah, sedangkan tiada dituntut supaya dia bersumpah apa hukumnya. Ni jenis orang mulut suka duk sumpah. Sumpah aku tak buat. Sumpah aku tak pi. Sumpah saja. Ada wallahi aku tak buat. Wallahi aku tak pi. Dia suka mulut dia suka bersumpah. Apa cerita ni? Kata Imam Nawawi. Dan pada hadis dalam masalah itu dalil harus bersumpah dengan ketiadaan tuntut bersumpah. Kerana Nabi SAW memperbuat yang demikian itu seperti di dalam hadis tadi. Dan ialah sunnah apabila ada pada bersumpah itu maslahah kerana mentaukidkan satu-satu pekerjaan. Kalau kita nak cakap benda benar, kita nak bagi orang percaya kat kita sumpah tak apa. Dia kata. Atau kerana nak menambahkan tetap hati orang. Kita bersumpah ni pasal apa? Pasal nak bagi dia yakin dengan apa yang kita kata. Tak apa, dia kata. Atau kerana nak menafikan tawahum ataupun lupa atau lain daripada itu, daripada segala maksud yang harus. Dia kata kita nak menafikan was-was orang tu. Kita sumpah nak bagi dia yakin. Dia kata kalau sumpah itu benda benar tak apa. Dan sesungguhnya telah berlaku yang demikian di dalam hadis-hadis Nabi dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana firman Allah, waz-zariyat. Itu sumpah tu, waw tu dia panggil wawul qasam. Waw sumpah. Waz-zariyat, wat-tur, wal-mursalat, was-sama'i wat-tariq. Waw tu semua sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Waw tu demi matahari. Wal-laili idza yaghsha. والضحى والتين والعاديات والعصر
dan beberapa bandingan yang lain. Lagi banyaklah ayat Quran yang Allah start terus sumpah. Sekalian itu membesarkan yang disumpah atasnya dan juga nak mentaukidkan, nak menguatkan apa yang Tuhan nak abang. Dia kata masalah sembahyang qada dengan berjemaah, apa hukumnya? Sembahyang dah luar waktu tapi kita buat berjemaah, boleh tak boleh? Katalah kita ni satu bah, lah kena buat contoh bah, musim bah dua sini. Ada orang tanya saya, dia kata ustaz, awak kita di Malaysia ni jadi lagu ni jadi macam mana? Dia main musim tu yang tu saja. Maksud macam mana? Dia kata kalau musim kata orang kena beli ulang sawah, hari-hari Sarawak ni merata Malaysia kena beli ulang sawah, dia kata. Kalau hari kata bah hari-hari, bah aksiden, mati, cedera, tayar pancit pun masuk Sarawak pasal musim bah. Saya kata tu hari-hari ada, apa cerita apa hari-hari ada. Cuma bila main musim bah, Harry Potter ni cari bah lah. Nak jadikan benda tu isu untuk satu minggu. Kan jadi seminggu lega lah, abang tak gaduh cari bahan-bahan lain, dia kerja cari bahan dah. Kan? Jadi itu memang trend dia. Kalau main apa dia akan main trend dia satu seminggu macam tu. Ada main musim ni habis dah. Sampai stesen bas semua JPJ tunggu, polis trafik tunggu 2 minggu ya. Lepas tu bakat tak tunggu balik. Lepas tu waran takak seorang-seorang ada 5 pula. Dia memang trend dia macam tu. Jadi kita tengok sudahlah trend macam tu. Jangan kita bila ada waran tangkap 4 sudahlah. Kan? Dia dulu tu. Baik. Jadi sembahyang qada dengan berjemaah ni apa hukum dia? Apa hukum kita buat berjemaah? Satu bas kita pakat telena belakang. Pakat telena belakang. Bas daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur. Kira subuh kita kunut, subuh duduk atas bas. Telena satu bas, driver seorang tak lena. Kalau driver boleh dah. Kedah awak muka depan pula. Driver seorang tak lena. Yang lain semua lena. Sampai di Kuala Lumpur kata pukul 7 suku dah. Cerah dah. Oh, kata tu dia tak siapa pun tak sedang. Driver bas kata ingat hampa semua bekas tak mau semayang kata. Saya terus kata pasal balik semua ambil semua duk lena. Saya nak balik lama-lama pun tak lagi accident jadi cerita pula. Dia kata begitu. Sampai di sana. Sampai 7 suku. Waktu subuh dah habis. Macam mana cerita ni kita satu bas ni masuk surau semayang subuh. Boleh tak boleh semayang subuh tu dibuat berjamaah sedangkan subuh sudah habis? Ni persoalan dia. Sembahyang qada dengan berjamaah apa hukumnya? Yang ni apabila ada beberapa orang, maknanya ramailah, maknanya lebih pada seorang, terluput sembahyang yang wajib, maka wajib qada atas mereka itu. Terluput sembahyang yang wajib, sembahyang fardu terluput, maka wajib qada atas mereka itu. Adakah harus qada dengan berjamaah? Boleh tak boleh nak buat cara berjamaah? Kata Imam Nawawi di dalam hadis masalah itu, zahir hadis itu bahawasanya Nabi SAW sembahyang qada dengan berjamaah. Nabi sembahyang subuh dah di luar waktu. Luar waktu maknanya qada lah, bukan dalam waktu, maknanya qada lah. Nabi buat secara berjamaah. Kata Imam Nawawi, maka jadilah padanya dalil bagi harus sembahyang fardu yang luput itu dengan berjamaah. Imam Nawawi kata boleh. Kalau nak buat berjemaah boleh. Dan dengan dialah berkata ulama sekaliannya, melainkan barang yang menghikayatkan dia oleh Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala daripada Al-Laits bin Sa'ad, bahawasanya menegah ia akan yang demikian itu. Ini yang kata ulama. Sebahagian kata boleh, pasal apa? Hadis tu ada sini. Sebahagian pula dia kata tak boleh. Dan hikayat ini jika sah ia daripada Al-Laits, nescaya tolak akan dia dengan hadis-hadis dalam masalah 93 itu, dan beberapa hadis yang sahih lagi yang secara sarih dan terang bahawasanya Nabi SAW sembahyang subuh ia dengan sahabat-sahabatnya pada waktu tertidur mereka itu daripadanya, sebagai di dalam masalah tadi. Kalau siapa berpendapat kata tak boleh buat sembahyang berjemaah, pendapat dia itu ditolak dengan hadis yang kita baca bulan lepas. Nabi dah keluar waktu dah, tapi Nabi masih lagi buat sembahyang subuh itu berjamaah. Begitu. Itu hadis sandarannya. Masalah dia kata qada dengan sembahyang tunai, mana nak didahulukan? Jadi bila kita dah terlepas sembahyang asar misalnya, dah masuk maghrib ni nak sembahyang maghrib dulu ke nak sembahyang asar yang kita terlepas tadi dulu ke? Hak mana dulu dia kata? Baik, yang ni satu orang ingat akan ianya telah meluputkan sembahyang asar misalnya di dalam waktu maghrib. Dah maghrib dah baru teringat aku tak sembahyang asar tadi.
Dan waktu maghrib belum disembahyangkan lagi. Maghrib pun tak sembahyang lagi. Adakah dia sembahyang asar dulu ataupun sembahyang maghrib dulu? Hak mana dulu? Dia kata. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah itu dalil atas bahawasanya siapa yang luput akan dia oleh sembahyang yang diingatnya di dalam waktu lain, maka sayogia baginya memulai dengan sembahyang qadha yang luput lebih dulu, kemudian menunaikan dia akan sembahyang yang hadir. Dia kata, buat hak tadi, hak terlepas itu dulu. Asar yang kita terlepas tadi, buat asar dulu, baru sembahyang maghrib. Dan inilah yang diijma'kan oleh ulama sekaliannya. Dia kata ijma' ulama kata buat hak hutang dulu. Hak tu buat dulu. Hak kita terluput tadi ni, buat hak tu dulu. Tetapinya di sisi Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan satu kumpulan lain adalah sunat yang demikian itu. Imam Syafi'i kata sunat, tak semestinya buat asar yang kita tertinggal itu dulu baru buat maghrib. Dia kata tapi kalau nak buat asar dulu sunat, kalau buat maghrib dulu pun tak apa, tidak menjadi kesalahan. Maka jikalau sembahyang dia akan yang hadirah dahulu, kemudian dia qadha yang luput, itu harus di sisi Imam Syafi'i. Kalau buat maghrib, lepas itu baru buat asar yang terlepas tadi ni, itu pun harus dia kata. Tapi kalau asar dulu baru maghrib, itu sunat, kata Imam Syafi'i. Bersalahan di sisi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma dan lainnya. Kata Imam Malik dan Imam Hanafi wajib mendahulukan yang qadha. Tentang apa ni yang kata mazhab, pendapat di kalangan ulama mujtahid, dia berbeza pendapat. Jadi kita kena memahami perbezaan ini. Kita kena memahami perbezaan ini. Imam Malik kecil anak tuan-tuan. Sehingga kita ni hak baru mengaji hadis pun duk hafal kalang pukang lagi, tiba-tiba kita nak pergi kata ni Imam Malik ni tak boleh pakai. Kata kita ambil cermin buah depan muka dia, tengok hang siapa, anak kata lagu tu. Jangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita takut benda ni. Kita takut keterbabasan kita dalam belajar ilmu. Kai panjang sejengkai, laut dalam nak dituba. Takut yang tu. Jadi biar kita ada ilmu, tapi kita ada adab dan ada akhlak, itu paling baik. Paling baik. Di kalangan imam-imam mazhab tu ada yang hidup sezaman, ada yang hidup sezaman. Imam Malik dengan Imam Syafi'i satu time. Imam Malik dengan Imam Syafi'i satu time. Tapi Imam Malik respect, Imam Syafi'i respect Imam Malik. Imam Malik sayang dekat Imam Syafi'i. Perbezaan pendapat yang berlaku, dua-dua lapang dada. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita hari ni cari puncak perbalahan. Jangan berbalah. Kita belajar dan kita tahu, masalah dia macam ni. Kita berlapang dada. Kita rasa kita lebih cenderung ke mana, masya-Allah kita buat. Mudah-mudahan jalan yang kita pilih itu lebih betul daripada yang satu lagi. Mudah-mudahan macam tu. Kan? Jangan cari pasal, tak ada pasal ni pergi cari pasal, jangan. Jangan macam tu. Baik. Maka jikalau mendahulu ia akan hadirah, nescaya tiada sah. Itu dia. Imam Malik dengan Imam Hanafi, dia kata apa? Kalau sekiranya kita tertinggal sembahyang asar sampai masuk waktu maghrib, baru teringat asar tak buat lagi, kita tak buat asar dulu, kita buat maghrib dulu. Lepas maghrib tak lagi baru qadha asar yang tertinggal. Dia kata tak sah sembahyang qadha. Itu pendapat Imam Malik yang kita cerita alim dia, warah dia, ilmu dia, apa dia tadi ni, dia berpendapat macam tu sampai dia kata tak sah. Kita hormati pendapat dia. Begitu aja. Kita menghormati pendapat dia. Walaupun pendapat Imam Malik berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i, kita menghormati pendapat dia. Pendapat dia tidak salah. Untuk Imam Malik, zaman Imam Malik ada seorang lagi imam, nama dia Imam Waqi'. Imam Waqi'. Imam Waqi' ni dia selain daripada dia ulama yang faqih, yang hukum fiqh ni pandai, dia juga imam yang qari. Kalau orang mengaji qiraat, budak-budak mahad tahfiz, dia jumpa nama Waqi' ni. Dan Imam Syafi'i juga berguru dengan Imam Waqi' ni. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik dan dia juga belajar dengan Imam Waqi'.
Tapi sama-sama mereka ni, ulama-ulama besar ni, tak ada hang nak singgung aku nak lupu kepala hang, tak ada. Hang hormat aku hormat hang, masing-masing hidup di dalam hormat menghormati. Dalam hormat menghormati. Imam Syafi'i sendiri, dia ni satu imam mazhab besar, tuan-tuan. Keturunan Nabi pula. Imam Syafi'i ni keturunan Nabi, di sebelah mak Nabi. Ni nak cerita kata bukan kecil anak. Jangan kita duk panggil PI kat dia, jangan. Dia ni orang hebat. Kita ni sebab tak pernah jumpa dia, kita tak pernah tengok muka dia, kadang-kadang hormat kita tu jadi masalah. Tapi kalau kita pernah jumpa dia, kita tengok Imam Syafi'i ni, kita nampak ustaz-ustaz kita ni kecil. Kecil tuan-tuan, nak banding dengan dia ni macam ni. Imam Syafi'i yang anak murid ni beribu, beratus ribu anak murid duk ada ni. Dia pergi masjid, kalau dia nampak Imam Waqi' ada, dia tak akan jadi imam. Imam Waqi' adalah yang akan jadi imam. Pasal apa? Pasal Imam Waqi' ni imam qari. Dia pun qari juga. Jangan kata Imam Syafi'i ni tak qari. Dia pun qari dengan baca dia, dengan respect Imam Waqi'. Pasal dia pernah berguru dengan Imam Waqi'. Kalau kita boleh gambarkan dengan berjaya benda ni, tuan-tuan akan nampak harmoninya zaman tu. Harmoninya zaman tu, macam mana saling hormat menghormat, tak seperti yang jadi pada hari ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tawaduk ada dalam hati kita, tak jadi perbalahan yang seumpama yang jadi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi salatil wusta annaha al-'asr wa qad qila innaha adh-dhuhr. Lepas ni insya-Allah kita akan tengok satu perbahasan tentang yang kata salat wusta. Dalam Quran Tuhan ada sebut tentang salatul wusta. Jadi yang kata salat wusta ni salat apa? Itu ceritanya. Salat apa? Yang ni pun tuan-tuan dijumpa cerita dia main macam-macam. Bukan kata di kalangan ulama mazhab, di kalangan sahabat Nabi sendiri pun. Sebahagian kata salat wusta tu salat asar, sebahagian kata salat wusta tu salat subuh, sebahagian kata salat wusta tu salat apa? Benda ni berlaku di kalangan sahabat besar-besar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, berbeza pendapat. So kalau kita memahami perbezaan pendapat ini bukan punca perpecahan, jadi masalah, maka kelapangan ada di sana. InsyaAllah tajuk tu. Lepas dia akan main fi karahiyatis salat ba'da al-'asr wa ba'da al-fajr. Cerita tentang tak elok semayang selepas asar dan selepas subuh. Hadis Nabi larang semayang lepas asar dan semayang lepas subuh. Lepas tu dia main perbahasan, semayang apa yang Nabi larang? Semayang apa? Adakah semua semayang ataupun ada sembahyang yang dikecualikan? Dia akan main cerita dia. Ada tengok ni, kalau tu lepas asar ni kita pun tempat kita duk buat semayang mayat lepas semayang asar ni macam mana ni? Duk main kelang kabur pula, postpone mayat tu lepas maghrib lagi baru nak semayang pula. Jangan buat kelang kabur dulu tu. Dia ada cerita dia. Baik, kalau sekiranya sembahyang yang macam tu boleh, sembahyang yang macam mana pula yang tak boleh? Lepas asar ni, sembahyang yang macam mana pula tak boleh? Ustaz, saya nak pergi musafir, saya nak musafir ke Kuala Lumpur, saya nak turun lepas asar, boleh tak boleh saya buat sembahyang sunat musafir? Pula dia tanya. Pula dah kata tu lepas asar. Lahir ustaz ni pun kosong nak jawab, tak boleh. Dia kata turun lepas lohor lah. Turun lepas asar. Bukan masalah turun lepas lohor lepas asar. Dia nak tanya lepas asar dia nak buat sembahyang sunat musafir boleh tak boleh. Dia kata payah turun lepas lohor lah. Kacau pula benda ni tuan-tuan. Kadang-kadang masalah atau persoalan yang timbul ni dia pelik-pelik kan? Persoalan yang timbul ni kadang-kadang dia di luar daripada jangkaan. Ustaz ada mengajar, tak pernah orang tanya macam tu. Dia pergi tanya, tapi betul juga apa dia tanya ni, kita pun tak pernah ingat kan? Masalah tuan-tuan.
Sama lah macam kita pi Mekah buat umrah ke buat haji ke apa ke, kursus ni tak tahu nak abang sampai 3 ustaz. Ustaz ni pun kita pi sampai khatam, ustaz ni pun kita pi sampai khatam, ustaz ni pun pi 3 ustaz kita khatam kursus haji. Pi tu ada lagi masalah yang kita tak tahu nak selesai ni. Sampai di sana, Allah ni macam mana nak buat ni. Telefon daripada Mekah tu, telefon balik mai kat ustaz di sini nak tanya ni, macam mana ni ustaz ni? Awal tak ni saya ni saya tu ada di Mekah ni. Oh, kita kata alhamdulillah, selamatlah menjadi tetamu Allah. Tak apa orang yang tu ni nak tanya ni. Dia pun tak mau dengar hari semua. Kan? Dia tadi nak tanya ni, saya ni, dia kata saya nak bertolak balik lepas Zuhur sekali lagi. Hari ni lepas Zuhur saya nak tolak balik. Ni macam pukul 10, pukul 11 ni kami nak pergi buat siap-siap tawaf wada', boleh tak boleh? Dia tanya tu. Kita kata dulu tak kursus haji lah. Tak apa Ustaz ni, kredit saya nak habis ni, jawab mai boleh tak boleh? Marah kita pula dah. Dia tak mau melawak dah, dia nak jawapan ni. Ni pukul 11 dulu ni tak Zuhur lagi. Nak buat siap-siap dah. Tawaf wada' ni boleh tak boleh? Guys. Dan kita duk tanya banyak dah lagi. Kalau ni Arab duduk depan dia kena pungai handphone, dia nak jawapan. Kan? Tu cerita nak balik dah ni. Dia main soalan tu. Habis sa'i sampai nak buat 7 dah, sampai di Marwah dah, 7 dah. Duk kira nak potong rambut Bagi orang-orang yang sayang rambut, nak potong rambut tak mau juga. Ingat nak tanya pula. Saya tak tahalul lagi, saya potong rambut orang boleh tak boleh Ustaz? Tanya pula yang tu buat. Saya tak tahalul lagi, tapi saya potong rambut kawan boleh tak boleh? Kita tak potong tak lagi. Dah boleh ke tak boleh ni? Saya potong dah lah cerita ni, potong dah. Oh, kacau. Kan, dia persoalan timbul. Kan, persoalan timbul. Ada yang telefon pun kita angkat-angkat. Oh, Ustaz ni pening. Bunyi dulu, pening apa pula? Dan ni saya dah buat tawaf wada' dah habis semua dah, barang pun dah masuk baik dah, apa semua tertinggal kopek duit duduk di atas tu. Saya nak naik balik daripada duk halang, depa kata hang buat lagi tawaf wada', dah buat tak boleh naik. Kalau hang naik hang kena tawaf lain. Pula dah. Ada pula satu fatwa macam tu pula dia bagi. Nampak tuan? Bagi tuan-tuan yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, benda-benda ni biasa dengar. Duk dari sana dengar macam-macam. Kita pun dia main semak perut bila duk dengar ni. Mana pula ni? Nampak haji, aku jadi haji nak motor dah kali ni kan, dia main. Maksud apa tuan-tuan? Saya abang cerita-cerita yang macam-macam ni, kesimpulan pada cerita-cerita ni nak abangnya apa? Ilmu ni tuan-tuan, kalau kita tak cari, kalau kita tak belajar, kita akan kekal dalam dasar. Jadi kalau kita belajar, benda ni ongoing, proses yang tak boleh habis. Ongoing. Kita belajar satu hari kita dapat satu pun tak apa dah. Kalau satu hari dia dapat 3 benda, kalau satu hari dia dapat 5 benda, itu dah cukup baik bagi kita. Sampai time kita perlu nak guna itu ni, ada dah tambah sikit pengetahuan kita, dan dia tak menyusahkan kita. Itu saja. Dia punya rasional belajar ni yang tu aja. Dan lebih daripada tu apa dia? Kita hadir dalam majlis ilmu, ini majlis yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Paling utama. Doa lena tak apa. Tonton duduk kan. Duduk elok-elok, lepas tahu masuk aja dengan sekali pun jalan. Jaga pula, tak lagi lah. Bila pakat bangkit kawan cuik kita ni tahu okey habis dah. Tonton tak rugi dah. Tak rugi. Pasal apa? Tonton tetap berada di dalam majlis yang dinaungi oleh malaikat Allah Al-Muqarrab. Tak rugi. Rugi dari segi ilmu mungkin keciciran, tapi keredaan Allah kita dapat. Tak apa dah. Tak main mungkin rugi. Itu saja. Bukan majlis sini, majlis mana-mana tempat pun adalah majlis yang diredai Allah Subhanahu wa taala, yang daripada atas Allah nampakkan cahaya. Allah nampakkan cahaya. Yang cahaya ini sebagai satu tanda bahawa redha Allah ada di sana. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah izinkan kita jumpa Ramadan yang lebih kurang 2 minggu lagi. Yang tu tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu nak mati bila. Kita tak tahu kita nak mati di mana. Kita tak tahu. Kita minta Allah bagi peluang kat kita. Bagi kita nak Ramadan.
Allah bagi peluang ni dekat kita. Kita betul-betul kali ini nak menghayati Ramadan ni. Kita nak Ramadan ni betul-betul kali ini Ramadan ni memberi kebaikan kepada kita. Kita janji di depan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini kita tak mau buat macam Ramadan yang lepas-lepas. Ramadan kali ini tiap-tiap malam kita nak buat tahajud. Ramadan kali ini kita nak baca Quran tiap-tiap hari. Ramadan kali ini kita nak pelihara lidah kita daripada bercakap kalam fahish, cakap-cakap yang tak elok. Ramadan kali ini kita nak sudilah kiranya Allah bagi dekat kita anugerah Lailatul Qadar. Allah bagi yang ni semua tuan-tuan. Kita tak mulailah. Inilah yang kita nak sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan apa yang menjadi hajat kita semua insya-Allah. Jadi bulan depan insya-Allah tuan-tuan, bulan depan kita ada kuliah di 4 masjid sahaja. Insya-Allah. 3 hari bulan 9 Masjid Simpang 4 Pematang Buluh, Sepang Perai. 4 hari bulan Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. 5 hari bulan Surau Taman Kerian Tarik Buntang. Kemudian 11 hari bulan 11 hari bulan ni kita buat bintang tu. Jadi dia 2 hari sebelum puasa. 11 hari bulan 9 di Masjid Jelutung Teluk Pinang. 4 saja. Jadi tuan-tuan tolong maklumkan sebab penasihat ekonomi menasihatkan supaya jadual tidak dikeluarkan. Itu bulan depan. Tapi ada 4 masjid ada pakai abang sudah tak payah keluar jadual. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, kemudian hari Selasa minggu yang berikutnya. Itu sahaja. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن